Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 12 Jumadil Ula 45 bersama dengan 26/11/23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Ayat kita pada hari ini banyak sikit, 190 berakhir dengan 195, iaitulah ayat Qa'idah, Qawaidul Qital, kaedah peperangan. Apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan peperangan yang berlaku di Tanah Haram Mekah dan juga pada bulan haram. Ada isu. Dan kita juga nak memahami makna fitnah. Biasa kita salah faham tentang fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Fitnah apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tidak dinafikan semua fitnah itu bahaya, tak baik. Tapi maksud ayat tidak boleh dilarikan. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala galakkan supaya kita berinfak untuk menggerakkan tabung jihad. Kalau tidak, bagaimana nak berjihad kalau tabung kering, tak ada bajet, kata orang. Jadi oleh kerana ayat ni panjang, ana akan ambil satu-satu ayat lah. Kita ambil satu, kita baca, terjemah dan kita huraikan insya-Allah. Mari kita mula dengan ayat 190 bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 59, Pimpinan Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang kafir itu kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Jangan pergi kerana nafsu, kerana nak tunjuk gedebeh, nak tunjuk berwibawa, kata orang sekarang. Kita pergi kerana nak tunjuk kita hero. La, li'ila'i kalimatillah. Dan kita berperang dengan siapa? Dengan orang yang memerangi kamu. Asalnya begitu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan melakukan peperangan. Orang nak baik, kita pergi perang. Sabar. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Ini qawaid, dia panggil qawaidul qital fi sabilillah. Kaidah ataupun prinsip peperangan pada jalan Allah menurut kaedah Al-Quran. Al-Quran ajar semua benda kepada kita. Jangan duduk suka-suka lah. Tafsir ayat, ay qatilu ayyuhal mu'minun, berperanglah wahai orang yang beriman, li ajlillahi ta'ala wahdahu, semata-mata kerana Allah. Kita nak berperang, kita kena niat kerana Allah. Kalau berniat kerana nak tunjuk pandai, nak tunjuk berani, rugi besar kita, rugi besar. Wal i'la
lidinihi, dan nak meninggikan agama Allah, wa bittariqati allati syara'aha subhanahu, dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang kita boleh lawan? Man yuqatilunakum minal kufar duna man siwahum. Syarat hak kita nak lawan ni siapa? Orang yang memerangi kita. Orang tak perat, tenang-tenang, jangan duduk kacau dia. Ini dia panggil ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, sebelum kita pergi kepada wala ta'tadu tu, suka juga rasanya elok kita tengok dulu dia punya munasabah. Munasabatul ayah dia panggil. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa dia? Dalam ayat yang kita baca hari ini, insya-Allah Allah Ta'ala bagi keizinan untuk berperang bagi orang yang pada bulan-bulan haram. Di tanah haram, bulan haram. Sebab apa? Mungkin kita diserang oleh musuh dalam keadaan kita berihram. Orang dalam ihram ni nak bunuh hayawan pun tak boleh, ni dia bunuh orang. Tapi ingat, ayat ini ada kaitan yang ayat lepas. Ayat 189 kita bincang tentang haji. Orang haji ni orang dalam ibadat, dalam ihram, bawa hadiu nak pergi sembelih di Mekah. Tiba-tiba orang kacau kita, orang sekak kita. Orang jahiliah pun dia tak berperang di bulan haram. Boleh haji ni panggil bulan haram. Tanda ni pelajar, bulan haji ada 3. Bulan haji bermula dengan Syawal, 1 Syawal, Zulqa'dah, dan 10 awal Zulhijjah. Itu Ashurul Hajj, bulan haji. Adapun bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini semua proses orang nak pergi haji, nak balik haji, dan Rajab. Maka larangan berperang di tanah haram dan di bulan haram ni ada had, ada batasan. Maka ayat ini mengatakan, kalau orang kacau kamu, orang perang kamu, walaupun di bulan haram, lawan. Jangan mula dulu. Tapi kalau orang kafir mula dulu, takkan kita berputih mata. Kata orang jangan berputih mata, mesti berputih tulang. Maknanya jangan duduk main-main. Dalam keadaan ihram ke, dalam keadaan apa ke, bulan haram ke, di tanah haram, kalau orang kacau kita, lawan. Ini arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak dipermain-mainkan oleh orang-orang kafir. Kalau tidak, nyaya kita, nyemai orang kita ni. Dia kata, tak apa, puak-puak tu kalau dia pakai ihram, dia tak kacau orang. Jadi orang mari pulas telinga pusnya, bodoh. Islam tidak membodohkan umat dia. Islam memberi izzah, kekuatan dan kemuliaan kepada umat. Baik, maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala perintah perang kalau orang kacau kamu, walaupun di Mekah, walaupun di bulan haram, tengah walaupun pakai ihram. Tapi ingat, bila kamu berperang, manakah SOP, manakah kaedah? Wala ta'tadu, jangan kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Jangan mula dulu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang menceroboh, orang yang mengganas. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kepada kita dalam bab qawaidul qital, dalam bab etika peperangan. Apa dia? Jangan menceroboh. Yang pertama sekali, waktu tanah haram, waktu bulan haram, jangan mula dulu. Orang mula kita pertahan, kita lawan. Bila ada berperang, apa SOP dia? Tanda ni pelajar. Jangan bunuh wanita, makcik-makcik, kakak-kakak yang duduk sibuk duduk masak dapur, tiba-tiba kita mari pancung habis. Jangan. Tapi kalau wanita masuk peperangan dengan senjata, bunuh walaupun dia wanita. Sebab dia jahat, dia datang nak khianat pada kita. Yang kedua, jangan bunuh atfal, kanak-kanak. Yang ketiga, jangan bunuh orang-orang tua, tok ayah, nenek-nenek kebayan ke, nenek apa ke, jangan dibunuh. Dia sudah tua, biarlah dia tunggu masa berakhir.
Dan juga orang-orang yang tak ada nampak nak lawan kita, dia duduk diam, berkurung di rumah dia. Laki-laki, dia tak pergi berperang, senjata pun tak ada, jangan bunuh dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang perbuatan mencabut kehormatan orang walaupun dalam peperangan, tetapi walaupun tidak boleh dibunuh, mereka boleh ditawan sebagai tawanan perang. Oh boleh pula? Ya, kenapalah waktu kita offer bagi tawaran nak berdamai tak mau. Sekarang ni kesan dia negatif, sangat buruk kepada keluarga yang ditangkap. Kalau dia berdamai tak ada masalah, keluarga dia, harta dia, kita tak usik barang-barang dia. Tapi bila dia lawan, jadi musuh. Dia panggil kafir harbi, kafir yang melawan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis hadis ini, an Buraidah bin Al-Husayb dengan Sad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin. Bila Nabi kerahkan bala tentera besar ataupun kumpulan kecil, nama dia sariyah, Nabi akan berceramah, taklimat. Yang pertama sekali, dia berpesan dengan takwa Allah. Bertakwalah kepada kamu dan jaga rakyat kamu ni. Mu ketua jangan salah guna kuasa, jaga. Nabi kata, ughzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah, ikhlas. Fi sabilillah, qatilu man kafara billah, kamu bunuh mana-mana orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Ughzu, peranglah. La taghullu, jangan curi harta-harta ataupun jangan melampau. Wala taqdiru, jangan tipu orang. La tumassilu, jangan foto-foto mayat yang sudah mati. Orang Kelantan kata kelar ni cincang. Orang ni mati dah, gerak sangat, kita ambil pedang, potong kaki, potong kepala, potong tangan, belah kepala lah. Dia sudah mati, biarlah. Memotong dia pun tak ada apa-apa dah, dia sudah mati dah. Itu tumassilu. Wala taqtulu walidan, mu jangan bunuh kanak-kanak. Idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal. Bila bertemu dengan musuh kamu, bagi bincang 3 perkara. Yang pertama, masuk Islam. Masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, mu selamat. Kamu selamat, keluarga selamat, harta selamat, negeri selamat. Dia boleh jadi ketua lagi. Cuma di bawah kita lah, di bawah Islam. Tak mau? No. Kita berdamai. Tak apa, mu kekal tak payah masuk Islam. Mu ikut agamamu tapi duduk, dia panggil apa ni, berdamai dengan kita. Di bawah orang Islam. No. Tak mau, dia kata. Kita perang. Perang bagi masa 3 hari untuk buat persiapan. Nabi kata fa'ayatuhum ma ajabu, 3 tawarannya yang mana dia setuju, faqbal minhum, terima, wa kuffa anhum, berhentilah daripada yang lain-lain. Kalau dia ambil Islam, alhamdulillah, nikmat besar. Dia tak mau Islam tapi dia nak berdamai, alhamdulillah. Dia nak lawan, innalillah, siapa mati tak tahu. Hadis ni tanda pelajar, rawahu Muslim. Baik, kita berpindah ke ayat yang kedua. Baca ayat. Ayat yang ke-191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan bunuhlah mereka, musuh yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka. Bila ayat ni bunyi ganas, bunuh perang. Sebab itulah ada setengah orang nak suruh hazaf
masukkan daripada Quran ayatul jihad. Jangan ada main-main. Allah Ta'ala suruh kita berperang dengan siapa? Musuh yang memerangi kamu. Dia berdamai, kenapa kita nak perang? Di mana saja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu, ni tengok ni, betul ayat ni. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada perbunuhan. Mulai sikit, setengah orang ni guna ayat ni lah. Orang fitnah dia, padahal dia sendiri kacau. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram, bukan sekitar masjid, tulis dalam tanah haram. Tanah haram ni luah mana? Kita dah nyatakan dulu dalam buku ni, luah dia 550 kilometer persegi tanah haram. Sehingga mereka memerangi kamu di situ. Dia pergi dalam Mekah, kita tay dia Mekah. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir, yang keras kepala. Baik, ayat ini Allah perintahkan kepada kita, waqtuluhum, ay uqtulu al-kuffar, bunuhlah kafir yang memerangi kamu. Ingat, ayat ni bukan sewenang-wenang. Islam tak ajar kita menjadi teroris, pergi bunuh orang tak tu pasal. La, bunuh orang yang lawan kita. Fi ayyi makanin zafirtum fihim, mana-mana menjumpa dia memang lawan kamu, dia bawa senjata, bunuh. Wa illam yakunu fi sahatil qital, walaupun bukan di medan peperangan, tapi memang dia lari, kita jumpa dia lari dah, dia bawa senjata nak lawan kita, bunuh. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, ay akhriju haula, keluarkan mereka itu, mereka yang lawan kamu itu daripada negeri kamu, sebagaimana mereka juga nak keluar kita daripada negeri kita. Halau. Manakala kita tak boleh bunuh dia, kita halau dia lari. Jangan duduk main lilah-lilah kawasan ni. Pergi main jauh-jauh. Kalau tidak, bunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Tengok. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada perbunuhan. Fitnah di sini dengan makna apa? Tanda ni pelajar. Jangan selalu guna ayat ni sewenang-wenang, di pasal tempat tak kena. Tengok nota di bawah. Nota 71 kata, fitnah di sini maksudnya perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Fitnah juga bermakna perbuatan orang-orang kafir bertindak ganas, menindas orang-orang Islam dan menyekat kebebasan mereka menjalankan agama. Itu fitnah. Mana fitnah fiddin, dalam agama. Pada umumnya perkataan fitnah itu bermakna cobaan, gangguan, hasutan dan kekacauan. Semua benda lah. Tapi dalam ayat ini, konteks ayat ini, fitnah maksud dia fiddin, yakni dalam melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Puak-puak syirik itu lebih besar daripada fitnah, daripada perbunuhan. Ada isu dia ni. Tengok tafsir. Innama hum alaihi minasyirki billah. Mereka itu syirik, kufur dengan Allah Ta'ala. Amrun azim, lebih besar daripada isu cabut nyawa, mati. Sebagaimana perbuatan jahat mereka untuk menyekat orang Islam daripada masuk Mekah, daripada menerima Islam, supaya jadi kafir macam dia juga, asyaddu, lebih besar daripada berperang atau membunuh. Maka fitnah itu berulang-ulang mudarat dia lebih berat daripada kita bunuh mereka, walaupun di tanah haram, walaupun di bulan haram. Kata orang, al-qatlu yaqta'anid dunya, bunuh, mati, mereka telah terputus daripada kehidupan dunia. Lakin al-fitnah, tetapi orang yang terjebak dengan fitnah, terperangkap dengan syirik, terpakat dengan kufur, taqta',
an-na'imil akhirah, mereka terputus daripada nikmat akhirat yang sangat besar. Mana berat? Mana berat? Sudah pasti berat putus nikmat akhirat. Jadi itu yang katakan beratnya syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini, fitnah dalam ayat ini syirik. Ada dalam buku yang ana usulkan, nama dia Tenang dengan Ujian. Buku kecil tapi habis cetak. Dalam tu kita ada senaraikan makna fitnah dalam Quran. Hatta la takuna fitnatun wal fitnatu asyaddu minal qatli. Taftinu. Jadi semua makna fitnah tu yang paling berat sekali ni ayat ini makna syirik. Ada lagi fitnah dengan makna ujian-ujian lain. Jadi dalam Quran ni makna fitnah tu banyak. Tapi dalam ayat ini, konteks ayat ini syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi fitnah dalam dunia kita pergi ke kubur, ataupun fitnah dalam dunia orang itu pergi ke penjara. Tapi fitnah dalam agama pergi ke neraka, walaiyazubillah. Baik para jemaah sekalian, Allah kata apa? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih fa in qataluukum faqtuluhum. Tengok, jangan berperang, jangan kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Kalau dia perang kita kat situ, lawan, jangan duduk penakut, jangan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi keizinan kepada kita umat Islam. Kalau orang kena kita di mana saja berada, kalau mereka mereka lawan, mereka mengganas, lawan, jangan tunjuk kita di penakut. Dalam masjid, di tanah haram Mekah, na'am. Tanah haram Madinah, sama. Di bulan haram, iya. Tengah duk ukur di Arafah, orang mari perang. Maknanya Islam tak ajar kita mengalah, tak kena tempat. Dan Allah Ta'ala tidak ajar kita mengganas di semua tempat. Kita akan lawan bila orang lawan, bila orang kena. Ini prinsip Islam. Jangan duk dengar buah-buah kafir duk kata Islam itu tersebar dengan pedang semata-mata. Itu provokasi. Itu ayat prejudis, ayat yang jahat pada agama Islam. Tidak bagus, tidak boleh dipercayai. Allah kata apa? Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ai kama qarranal qatla, sebagaimana Allah Ta'ala dah putuskan bahawa bunuh, perang, balasan kepada orang yang memerangi kita, maka balasan kafir yang menceroboh juga kita perang. Jadi ayat ini menjadi amaran kepada kafir. Jangan pandang lekeh, jangan pandang hina, jangan nampak orang Islam ni lembek, tak mau. Menarik. Semalam ada rombongan daripada pengetua mari daripada KL. Dia mari melawat sini. Di antara kata-kata motivasi dia kepada anak murid, kita ni nak cerdik, jangan nampak lembek. Setengah orang cerdik tapi lembek, nak agak bek pun loleh-loleh kata orang. Tak, jadi kita nak kuat, lawan, jangan duduk main. Orang panggil cerdik, pintar tapi lembek. Orang tengok kodi ni, buat ni. Jadi orang akan permain-mainkan kita. Jadi orang Islam kena kuat. Kuat bukan untuk nak ngenak orang, kuat untuk mempertahankan agama. Kita boleh pahala semua latihan kita. Tentera dapat pahala, orang-orang yang infak dalam akhir ayat kita ni, infak fisabilillah, juga orang itu berpahala. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah ke ayat 192. Baca ayat. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, angkat bendera putih, mau berdamai, maka berhentilah kamu. Kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sangat mengampun, mengasihani. Sebab kita berperang bukan kerana nafsu. Kita berperang kerana apa? Kerana i'la'i kalimatillah. Allah yang didik kita berperangai baik. Bukan ikut nafsu.
Dah aku nak menang, kau nak apa ni, nak berdamai, pancung belaka. La. Kita bagi peluang untuk dia hidup. Boleh jadi dia menjadi hamba Allah yang lebih warak daripada kita, lebih baik daripada kita. Itu sepatutnya. Baik, kita tengok hadis. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki mujahid datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Seorang laki-laki ni masuk berperang kerana hamiyah, nak jaga negeri, nak jaga kabilah, jaga bangsa. Wa yuqatilu syaja'atan. Ya, seorang ni pula pergi berperang nak tunjuk berani. Seorang lagi yuqatilu riya'an, nak masuk riya', nak suruh orang puji. Mana satu yang diiktiraf fi sabilillah? Nabi SAW tak jawab. Kalau jawab salah satu, dia tanya pula. Payah. Nabi bagi kaedah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah yang tinggi, itu yang dikatakan fi sabilillah. Rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi kita hari ni para pelajar, kita kena letak ikhlas kita depan semua gerak kerja kita. Kerja buat kita biar ikhlas. Kalau tidak, penyakit kita. Perang, habis harta, habis tenaga, tapi tak dapat pahala. Hadis tentang 3 golongan ni kita dah sebut dalam ciri sini lain. Di awal kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi bawa dalam bab tajuk ikhlas. Ada orang mari baca Quran sedap, ada orang yang mengajar, ada orang yang perang, ada orang sedekah. Semua tu Tuhan kata kazib, bohong. Mu buat nak suruh orang kata mu berani, nak suruh orang kata mu pemurah, nak suruh kata mu alim, semua tu dicampak dalam neraka, wal iyaz billah. Allah nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ayat 192 kita ni, fa in intahau ay fa in tawaqqafu an qitalikum wa aslamu. Kalau mereka berhenti, angkat bendera putih, tak mau perang lagi, menyerah diri, wa akhlasul ibadata lillah, mereka dah tunjukkan mereka ikhlaskan ibadat kepada Allah Taala semata-mata, faqad takhallasu minaz zulmi, mereka dah keluar daripada had kezaliman, syirik, fakuffu anhum, berhentilah berperang. Dan tidak halal bagi kamu nak lawan lagi, nak perang lagi dengan mereka setelah mereka angkat bendera putih, tak mau lawan, illa lima waqa'a minhu min zulmin bi syirkin aw kufrin aw muqatalah. Maknanya kita dah selesaikan masalah. Dia apa? Dia lawan kita dan dia sekarang ni dia sudah berani, dia sudah mengaku nak berhenti lawan, maka kita mengatakan berhentilah kita pun juga. Rugilah. Kita dah nak menang, tiba-tiba mereka nak berdamai. Tadilah saya kata kita berpeluang, beri peluang mereka masuk Islam untuk menikmati agama yang benar ini, dan mereka dengan kita insya-Allah sama-sama ke syurga. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi kata, aku diperintahkan supaya berperang dengan manusia sehingga mereka mengaku la ilaha illallah. Faman qala, siapa dia kata la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu. Bila dia mengaku mengucap la ilaha illallah, maka terpeliharalah diri dia, tak nak potong nyawa dia. Wa malahu, harta dia terpelihara, illa bihaqqihi, kecuali hak Allah Taala, dia kena bayar zakat ataupun lain-lain bayaran. Wa hisabuhu 'ala Allah, kira-kira dia serahlah kepada Tuhan. Mana kalau dia tak ikhlas, dia munafik, Allah saja yang tahu, kita mana tahu. Jangan duk main bunuh. Dengarkan kisah hadis dalam Bukhari wa Muslim. Ingat ada kisah Usamah. Dia kejar, dekat dengan siapa nak bunuh, kafir tu kata la ilaha illallah, pau, dia bagi mati. Bila sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, asyaqaqta qalbahu, membuka peluk dada dia, mu tengok iman dia tak ada sehingga membunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah.
Nabi diulang, apa yang kamu nak buat dengan la ilaha illallah? Apa yang kamu nak jawab depan Allah dengan la ilaha illallah yang telah dia kata? Allah, sahabat-sahabat tunduk semua. Takut tanggungjawab besar bila orang tu mengucap, kita pergi kata dia, pura-pura kita bunuh dia. Jangan. Dan dia mengucap, kita berhenti dulu. Ambil rampas senjata-senjata dia. Kita tengok dia ikhlas ke tidak. Nampak kata orang. Ya, cuma kalau dia guna pendekatan munafik, sukarlah nak dikesan. Tapi istilah orang kata riak ikan di air, boleh tahu jantan betina. Saya rasa buah ya, tak kena jantan betina. Ikan mana boleh kena? Ikan boleh kena ke jantan betina? Ayah nak kena. Kucing pun payah nak tahu ke jantan betina. Allahu akbar. Jangan main-main. Maknanya kalau dia menifak, kita tertipulah. Nak kata apa? Biarlah dulu, biar Allah Ta'ala yang hukum. Mari kita berpindah ke ayat yang ke seterusnya, ayat 194. Kita baca ayat dulu. Asy-syahrul haramu bis-syahril harami wal hurumatu qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dia panggil bulan haram, Asyhurul Hurum, bulan haram. Berapa bulan tadi? 4 bulan. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dia lawan, kita lawan. Setara mana dia ngenak, kita kacau dia. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, in qatalukum fi ahadil asyhuril hurum. Kalau mereka memerangi kamu dalam bulan haram. Apa? Bulan haram tu boleh apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dia perang, lawan. Maksudnya asyhurul haram, ada yang mengatakan bulan haram di sini bulannya Nabi kita pergi umrah pada bulan Zulqa'dah. Iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia pergi umrah pada bulan Zulqa'dah? Dengar ni. Ada hikmat, ada sebab. Sebabnya orang kafir Quraisy, dia tak benar orang buat umrah pada bulan haji. Dia kata al-umratu i'timaru fi asyhuril hajj min afjaril fujur. Siapa dia buat umrah dalam bulan haji, satu perbuatan keji yang sangat jelek, kata orang. Buruk sangat. Sebab apa? Kenapa? Bapa tu marah sangat tu? Sebab isu ekonomi. Kalau orang mari bulan haji, tak mari dalam umrah bulan lain. Orang hajilah. Nak umrah mari bulan lepas ni. Kalau tidak Quraisy nak jual siapa barang-barang dia? Dia mai isu ekonomi. Sekarang ni pun tak pelik lah. Macam-macam visa dikeluarkan hari ni. Yang penting orang boleh pergi Mekah. Orang transit. Naik kapal terbang Saudi transit, nak pergi ke mana-mana. Transit cukup masa, kita kata transit 8 jam. Boleh keluar, ambil visa, pergi umrah pergi 1 jam, buat umrah 1 jam, balik cepat. Dia panggil apa? Peluang. Tak ada masalah. Itu peluang untuk kita pergi. Mana orang kafir ni tak suka orang umrah dalam bulan haji. Nabi pergi umrah dalam bulan haji pada penjajah Hudaibiyah tahun 6 Zulqa'dah. Quraisy bagi visa 3 hari tahun depan. Nabi pergi Zulqa'dah pula. Leis. Sebab Nabi nak batalkan adat
pahaman jahiliyah yang mengatakan tak boleh umrah dalam bulan haji. Jadi alhamdulillah, itu kelebihannya yang telah disebut oleh para ulama, bahawa itu Nabi kita pergi umrah sebab apa? Sebab nak membatalkan keadaan. Ni zaman kita hari ni nak dapat kota haji payah. Nak dapat kota haji payah. Ada yang kena tunggu 20 tahun lagi, ada yang 50 tahun. Atas kertas lah, pada hakikatnya tak sampai insya-Allah. Jadi orang ada duit, dia tak sabar nak tunggu nak tengok Kaabah, dia pergi umrah dulu. Ada orang marah, dia kata mana boleh buat umrah dulu sebelum haji. Kita kata Nabi kita umrah 3 kali sebelum Nabi kita pergi haji. Nabi kita umrah berapa kali? 3 kali sebelum haji. Sabarlah. Sebab itulah kita nak komen ni, kita kaji dulu sikit baru kita sedap cakap, insya-Allah. Baik, Allah kata apa? Wal hurumatu qisas. Apa di hurumatu qisas? Tiada perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasan yang seimbang. Jadi oleh kerana mereka cabul kehormatan bulan haram, dia perang kamu lawanlah. Mereka mencabuli kehormatan tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah ni bukan satu tanah baku tempat yang main-main. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab ni ada 10 hukum tanah haram dan ada beberapa kelebihan tanah haram yang telah kita buat. Maka bila orang lawan, tak kira di Mekah, di mana, termasuk dalam masjid, kalau dia kena kita lawan. Maka itu yang panggil kaedah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Tanda ini kaedah besar. Siapa lakukan perjerobohan terhadap kamu, kamu balas mengikut apa yang dia buat. Jangan lebih-lebih. Jangan tambah, jangan ziyadah. Maknanya kalau dia kata dia mari uguk kita halau dia keluar. Tapi kalau dia akak senjata perang, kita perang. Jadi dalam Islam ni tak boleh lebih pada itu. Contohnya dalam bab hudud, orang ni potong tangan orang, awak potong tangan dia, jangan potong paha, jangan potong lengan, tangan. Tapi kalau dia potong nyawa lah melayang. Nyawa tak boleh nak juzuk-juzuk. Allahul musta'an. Itu kaedah dalam Islam, kaedah al-adlu wal musawah. Adil dan sama. Apa yang dia buat, itu yang kita lawan. Jangan lebih-lebih. Allah Ta'ala tidak benarkan kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu. Dan akhir ayat itu kata wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah Ta'ala bersama orang takwa. Jadi ayat ini, munasabah ayat ini apa dia? Biasanya nafsu ni dia suka apa ni? Suka lepaskan, biar puas hati kata orang. Maka di sini Allah Ta'ala ajar kepada kita, jangan kalau kamu qisas, contohnya orang ni bunuh keluarga kita bunuh orang tu je, jangan pergi bunuh anak dia, bini dia, tua dia, jangan. Kenapa nak kacau orang lain? Dia jahat, tangkap dia. Ni tidak melarang habis keluarga dia, pergi bakar rumah dia, lah, cabut nyawa dia. Itu dia panggil qisas. Maknanya sebab kita orang beriman, orang yang mengikut perintah Allah Azza wa Jalla dengan kata Tuhan, bukan seperti orang lain yang kerah kepala tak dengar kata la. Baiklah, itu dipanggil qawaid al-qital, kaedah peperangan, kaedah membalas serangan, kaedah mempertahankan diri. Semua telah kita bincangkan dalam ayat tadi secara ringkas. Kita masuk kepada ayat 195, penutup kepada ayat ni. Nak tangguh untuk siri akan datang tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ayat ini kaitan rapat dengan ayat yang sebelum. Mari kita baca ayat.
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu, harta, apa-apa yang kamu ada je milik, kerana menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini Allah SWT ajar kepada kita supaya infak. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil. Rupanya orang bakhil ni orang binasa. Ingat molek. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalan. Apa cerita? Cerita ayat ni panjang. Tuan-tuan dengar, kalau sempat tulis. Dia panggil sabab nuzul. Sebab turun ayat ni, kita duk faham, jangan campak diri kepada kebinasaan, di mana kita pergi jihad. Bila pergi jihad mati, binasa. Tak boleh pergi ya? Sudah. Itu salah faham. Jangan berdakwah. Berdakwah pada orang kafir, nanti kau dibunuh, engkau dihalau, diancam. Habis siapa nak berdakwah kalau semua takut? Sebenarnya makna ayat ini begini. Tengok. Dia panggil sabab nuzul. Dia kata, Huzaifah radhiyallahu anhu kata, ayat ini turun kepada galakkan dan amaran kepada orang yang tak nak beri nafkah untuk jihad. Dia simpan duit. Hadis ini dalam Bukhari. Adapun hadis yang panjang, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kunna bi Madinatir Rum. Dengar ni. Kami, Abu Ayyub Ansari ni, dia pergi berperang sampai ke Konstantin. Kubur dia masih sekarang ni berada di Konstantin, Istanbul, Turki. Jauh tu, bukan dekat. Daripada Madinah lagi ke Turki zaman tu, bukan naik kapal terbang bang. Jalan darat, jalan kuda ataupun diguna jalan laut. Jadi bila bertembung muslimin sini, Rom sana, nak tembok dia besar, dia punya kota Rom tak boleh nak masuk. Allahu Akbar. Maka beberapa orang penglima Islam, Uqbah bin Amir, Jamaah Fadalah bin Ubaid, fahamala rajulun minal muslimin ala safir Rom, mereka ini nak menyusup masuk dalam saf Rom. Maknanya kalau kita tak boleh masuk tembok dia ni, tak boleh lepas, macam mana kita nak perang dia? Dia duduk dalam kawasan yang kawal. Jadi ada beberapa penglima Islam lompat masuk. Fasahan nas, orang ramai bertepi, "Woi, subhanallah, yulqi biyadihi ila tahlukah." Dia telah membinasakan diri dia sebab masuk dari kawasan Rom. Tengok. Sekarang ni tentera-tentera Islam, contohnya di Palestin, di Gaza pemuda-pemuda boleh naik drone kapal terbang dia buat sendiri, zoom masuk dalam kawasan, dalam pagar Yahudi. Macam cerita Rom ni. Abu Ayyub bangun sebab dia sahabat, orang lain bukan sahabat. Dia kata, "Ayyuhan nas, wahai manusia semua, innakum la tuawwilun hadhil ayat, hadha ta'wil." Musalah tafsir ayat ni. Ayat ni bukan macam ni. Tak boleh kita masuk diri ke dalam kawasan musuh untuk pecahkan tentera dia. Dia kata ayat ini turun kepada kami, ma'syaral ansar. Apabila Allah Ta'ala muliakan Islam, ramai pengikut-pengikut Islam, jadi orang-orang ansar pun bercakap, kita ni lama dah duduk perang, kebun kita terbiar, nak betul tali air pun tak sempat, pokok-pokok hak tua dah mati. Apa kata kita suruh orang lain pergi perang, kita duduk jaga kebun, betul kebun kita ni. Terus turun ayat Quran, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infaklah kamu jadi Allah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apa dia? Dengan cara binasa bila kamu tidak lagi berperang, duduk relax di jaga kebun,
musuh-musuh kamu biarkan, maka itulah kata Abu Ayyub, itulah tafsir ayat yang sebenar. Fama zala Abu Ayyub syakhisan fi sabilillah hatta dufina bi ardi Rum, sehingga Abu Ayyub mati syahid di sempadan dengan Istanbul, dengan Konstantin. Akhirnya mayat dia dibawa ke tekak yang paling dekat dengan kota Rom. Sekarang ini siapa dia pergi Istanbul, dia akan jumpa makam ataupun kubur Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi waktu anak pergi hari itu, ramai orang duduk situ. Biasalah masyarakat kita ni dengan kubur, adanya kubur orang besar-besar adalah penggosokan di situ. Allahu akbar. Gosok kubur Abu. Kata, "Hei, kau orang mari gosok sini. Orang mari belajar sejarah, ziarah kubur sahabat, sejarah. Kubur sahabat ni kak besarlah bagi dia nya, bagi gosok." Jadi banyaklah khurafat. Baiklah, hadis ini rawahu Tirmizi wal lafzu lahu wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Jadi dua riwayat ni, riwayat Huzaifah dengan riwayat Abu Ayyub tidak bercanggah. Sebab riwayat Huzaifah awal lagi, maknanya ayat ini Allah Ta'ala larang kepada orang yang tak mahu nafkah. Abu Ayyub menafsirkan bahawa orang yang tidak salah faham tentang makna jihad. Jihad ni mesti mati punya. Habis macam mana kalau tak si mati nak pergi jihad? Jadi jangan salah faham. Baik, kita pergi kepada tafsir. Wa anfiqu fi sabilillah ay anfiqu qurbatan lillahi azza wa jalla fi wujuh ta'ala. Kamu nafkahkan harta kamu pada jalan Allah, dalam jalan-jalan ketaatan. Di antara jalan ketaatan yang besar, al-infaq fi jihadi a'da'ad-din. Kita infak untuk memerangi musuh agama, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni musuh ni, sehari dua ni Palestin diancam. Kita derma pada Palestin. Sahabat-sahabat kita di Jepun nak mengislamkan orang Jepun, nak kembalikan mereka kepada fitrah, pada tauhid. Kita buka tabung, kita bagi. Sahabat kita di mana? Di Filipina contohnya, ada dakwah di sana. Kita panggil, sekarang ni kita fokus ke dakwah di Pulau Sibu. Bukan Sibu Sarawak, Sibu, C-E-B-U, Sibu. Kita buka tabung, kita bagi. Sahabat-sahabat kita masuk dalam hutan, orang asli di kawasan negeri-negeri kita sendiri, tak usah pergi jauh-jauh, kita bagi tabung. Jadi kita nak pergi tak boleh, kita infak. Itu dipanggil jihad zaman kita ini, jihad bid-da'wah. Jihad dengan dakwah, dengan hujah, dengan dengan bukti-bukti yang nyata, itu juga termasuk jihad. Tapi kalau orang ajak perang, peranglah. Jadi jangan campurkan, binasakan kamu ke dalam kebinasaan dengan apa? Dengan tak pergi infak ataupun tak mau masuk peperangan. Itu dipanggil binasa. Pelik ni, binasa ni tak pergi perang lah baru tak binasa, pergi lah. Tak pergi berperang itu dikira binasa. Bahaya sekali. Sebab itu dia panggil dalam hadis yang Nabi kita larang, iza taba'tum aznabal baqar. Apabila kamu diikut punggung lembu, maknanya duduk bercucuk tanam je. Wa taraktumul jihad, kamu tak bagi berjihad, sallatallahu alaikum zullan, Allah Taala campur ke dalam kamu ini, ke atas kamu kehinaan. Hari ini kita hina tuan-tuan dan puan-puan dengan sebab apa? Sebab kita tidak bersatu umat Islam. Kita masih lagi duduk tunggu punggung orang-orang kafir dalam negara kita, yang menyebabkan kita nak daulatkan undang-undang Islam pun kita dicabar. Sebab mahkamah kita masih kafir, walaupun perlembagaan mengatakan negara ini, perlembagaan yang akan mengatakan undang Islam sebagai agama persekutuan, tapi dalam bab nikah kahwin, dalam bab zakat, dalam bab bina masjid, dan dalam bab beberapa undang-undang yang dibenarkan, tapi tidak dalam bab undang-undang hudud jenayah dan lain-lain. Allahul musta'an. Baiklah, akhir ayat Tuhan kata, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan buat baiklah, perelokkanlah tingkah laku kamu, sikap kamu dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala amarallahu ta'ala ibadahu, Allah perintahkan supaya kita buat baik dalam semua keadaan. Muamalah di antara kita dengan Allah baik, jaga suruhan, tinggal larangan. Muamalah kita dengan sama-sama orang Islam baik, jangan duduk balah berkelahi. Muamalah kita dengan makhluk lain baik, jangan duduk gondolkan bukit satu pasal.
Jangan duk bunuh hayawan yang tidak menyakiti kita. Muamalah kita dengan alam, dengan pokok-pokok juga, semua kita kena baik. Hadis daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Inna Allah katabal ihsan, sabda Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala tulis kena ihsan, kena buat baik dalam semua perkara. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kita nak perang, nak bunuh pun kena bunuh molek. Jangan kerak gaji gitu, pancung lah. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kalau kamu sembelih, tajamkan pisau dan letak molek-molek kambing itu tidur molek, jangan duk polah tekak gitu kerak lah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Hadis ini dalam Muslim. Jadi bahayanya para jemaah sekalian, sikap bakhil, memberi harta benda. Bakhil ni Allah Ta'ala larang dalam semua perkara. Bakhil dalam harta benda, bakhil. Bakhil dalam apa lagi? Apa lagi kita bakhil? Bakhil ilmu pengetahuan, ada ilmu tak mengajar, bakhil. Atau daya usaha, tengok nota 73. Kerana mempertahankan negara dan agama dari ancaman musuh, dianggap sebagai sengaja membiarkan dia jatuh ke dalam bahaya kebinasaan. Sebab sikap itu bermakna membiarkan kelemahan pertahanan negara dan bangsa serta membiarkan pihak musuh berpeluang untuk menyerang. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain, agama kita sentiasa menyuruh supaya kita berikhtiar sedaya upaya untuk menjauhkan diri dari segala yang merusakkan dan membawa kepada kebinasaan. Jadi dengan itu para jemaah sekalian, kita tahulah bahawa agama ini agama yang berat, yang besar. Jangan kita masuk dalam perkara yang tidak baik. Tamatlah 5 ayat ringkas-ringkas. Sekarang kita masuk kepada mencari 5 faedah secara ringkas juga. Yang pertama, waqatilu fi sabilillah, berperanglah kamu pada jalan Allah. Ulama mengatakan ayat peperangan ini Allah Ta'ala beri keizinan untuk berperang dengan beberapa hikmah. Yang pertama, untuk nak menyekat musuh yang memusuhi kita dan memberi kebebasan kepada orang penganut Islam untuk beragama, mendirikan syariat Allah Ta'ala. Dan dalam peperangan ini Allah Ta'ala ajar kepada kita bersikap adil. Terus jangan i'tida, la ta'tadu, jangan melampau, jangan menceroboh sebagai terjemahan orang tua dalam pimpinan. Sebab Islam datang untuk membawa kepada kita rahmat, bukan membawa kebinasaan. Dan dalam peperangan kita juga tidak ada paksaan. Tok senjata atas kepala musuh, mau tak masuk Islam, aku tembak, aku pancung. Kita pancung orang yang lawan kita, paksa orang masuk Islam, tidak sama sekali. Peperangan dalam Islam telah disaksikan oleh sejarah dunia bahawa betapa rahmatnya tentera-tentera Islam kepada orang-orang yang lemah. Sebagaimana kata seorang pengarang filsuf Prancis, ahli fikir Perancis, dia panggil Gustave Le Bon. Dan saya baca kod Arab ni, mungkin sebut dari Perancis lain. Dia kata ma'urifat tarikh fatihan, tidak direkod oleh sejarah. Tentera-tentera yang masuk mana-mana negara lebih adil, lebih rahmat, lebih telus, lebih kesian belas daripada tentera-tentera Arab, ini tentera Islam. Ini siapa dia? Filsuf Prancis, ahli fikir cendekiawan Perancis, Gustave Le Bon. Dia telah memberi kata-kata kredit kepada Islam nak banding dengan orang lain. Adapun tuduhan-tuduhan jahat, puak-puak yang jahat kepada Islam, mengatakan Islam ini tersebar dengan pedang semata-mata, itu adalah merupakan satu tuduhan jahat yang tidak perlu dilayan. Jadi kalau ada orang Islam layan juga, maka orang itu orang yang tidak betul. Mulayan benda lagu tu, kita kata awak betul-betul jalan juga. Jangan main-main. Isu yang kedua, isu wal fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah di sini iaitulah fitnah dalam agama lebih besar daripada fitnah pembunuhan. Tadi saya dah ulang beberapa kali, sebab fitnah pembunuhan dia mati.
Tapi fitnah dalam agama ke neraka, na'udzubillah, kita kehilangan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang begitu besar nikmatnya yang tidak putus-putus, tak akan habis-habis, rugi. Maka fitnah ini sama ada bunuh ataupun amaran ataupun sebagai bentuk pengkhianatan, maka itu syirik lebih besar daripada segala-galanya itu. Dan tidak dinafikan bahawa fitnah pun satu benda yang berat, tapi nak banding dengan syirik lebih besar, lebih berat lagi. Macam kita cerita semalam lah, dia kata al bid'atu asyaddu minal kabair. Orang buat bid'ah lebih berat daripada orang buat dosa besar, sebab orang buat dosa besar dia tahu dia berdosa. Orang buat bid'ah, duk reka-reka ibadat, duk reka-reka pemikiran dalam Islam yang tidak diizin oleh Allah, dia tak tahu dia salah. Itu bahaya. Jadi dalam ayat ini isbatul adli lillahi azza wa jalla, kita nak menyatakan Allah Ta'ala itu maha adil, dia akan beri pembalasan kepada orang yang sepatut dibalas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada sini, la ta'tadu bimisli ma'tada alaikum. Membalas takat mana orang buat pada kamu. Jadi ini didikan Allah Azza wa Jalla, didikan Islam, supaya kita orang Islam ni berperang kerana nak menegak kalim Allah. Kalau musuh sudah mati, gerai juga kita kejar dia setengah jam, pong sana pong sini, dia lawan kita, tiba-tiba kita boleh tangkap dia, kita boleh bunuh dia, naik orang panggil naik seh ke tidak? Naik seh. Kita ambil pedang, kita ambil cangkuk, kita cincang banyak. Allah larang, Nabi kita larang, la tumassilu, tidak ada mutasyafi, ataupun kita tangkap keluarga dia, kita bunuh semua, jangan. Jadi sebab itulah dalam undang-undang hudud dan qisas, bila kita nak jatuhkan hukuman, mesti melalui kerajaan, melalui sultan, dan dihadiri oleh polis, oleh sultan, supaya tidak melampau kita. Kalau tidak naik geram, kita henjak orang berat-berat. Ini dipanggil suatu perkara yang cukup berbahaya. Baiklah, kemudian Allah SWT juga sebut pada kita tentang tiga tadi kan. Isu yang keempat, isu asy-syahrul haram, bulan haram, tanah haram, ada kehormatannya sendiri, kita kena hormat. Nih, dalam hadis, dalam buku ni Anda sebut beberapa amaran tentang tanah haram. Di antaranya yang tanah haram ni, ilhad fil haram, pergi Mekah niat nak buat maksiat. Uish, niat nak buat maksiat di Mekah tu haram dah, belum buat lagi. Kalau buat lagi haram berganda-ganda. Sebab itu dikira tanah haram, bulan haram. Allah Ta'ala sebut tentang bulan haram, dia panggil fala tadlimu fihin anfusakum, jangan zalimi diri kamu dengan buat maksiat di bulan haram, di tanah haram, sebab berganda-ganda pahala, berganda pula dosa. Kita kena jaga, hati-hatilah. Kita ni kadang-kadang tak tahu apa bulan haram, tanah haram tak tahu, dia tahu anak haramnya. Haram jadah dia tahu. Kita kena belajar hukum-hukum ni, jangan duduk main suka-suka. Kemudian ayat yang terakhir, Allah ajar kepada kita, wa anfiqu fi sabilillah, dan buat nafkahlah pada jalan Allah Ta'ala. Jadi nafkah yang paling baik, harta kita gunakan untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah dan untuk menyekat musuh daripada mengkhianati. Jadi zaman kita hari ini, di antara jalan dakwah yang kita buat melalui dakwah jihad pendidikan dan jihad al-dakwah. Itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kita buat. Alhamdulillah, kita di sini pendidikan kita pagi sampai petang, dakwah kita juga bergerak ke sana ke sini, dan banyak lagi lah sahabat-sahabat kita yang bekerja dakwah di NGO. Kita kata jazahumullahu khairah, kerja tuan-tuan masukkan tabung. InsyaAllah saya usahakan peluang-peluang ni, apa yang anda yakin. Contoh NGO Jepun, saya yakin, saya iklan. NGO Sibu di Filipina, saya yakin, saya iklan. Tapi ada ramah mari. Bila dia tengok kita duduk kempen iklan sana sini, ya ustaz tolonglah. Saya tengok awak nak buat apa? Nak buat sini, nak buat sekolah lah, nak buat tahfiz. Kita tengok dia pun tak betul jalan, macam aku nak buka tahfiz.
Lepas tu dia ajar budak bergendang kat sana. Jak. Ni duduk alam besar-besar tepi jalan. Ajar dia tapis dia. Tuannya sendiri bermasalah. Masalah moral, masalah macam-macam benda. Kita kata hati-hati tuan-tuan, jangan duk infak tak tu pasal. Jangan duk beri sumbangan di tempat yang tak tentu hala, dan jangan serahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang berisiko seperti itu. Wallahu alam. Kemudian Allah Ta'ala akhir ayat ini dengan ihsan. Jadi marilah kita menjadi manusia ihsan. Apa dia ihsan? Makna orang yang baik dalam semua keadaan. Allahumma ja'alna minal muhsinin wal munfiqin. Ya Allah, jadikan kami orang yang suka infak pada jalan Allah, pada jalan dakwah, orang yang berjuang menegakkan kalimah Allah, dan orang yang bersifat ihsan dalam semua perkara. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siri yang akan datang kita sambung ayat 196 197 pada pagi Isnin ataupun pagi Selasa insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.